Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, apa yang sedang berlaku dengan Parti Bersatu ini? Nampaknya pergolakan semakin hebat. Ya, rebut merebut jawatan kuasa. Ini kalilah. Ramai warga maya, netizen di luar sana ya, berkata bahawa sepatutnya Parti Bersatu ini menukar nama mereka, bukan lagi Parti Bersatu, tapi harus dipanggil sebagai Parti Bercerai. Sebab sekarang ini ya mereka seakan-akan saling ya berpuak-puak di antara satu sama lain, ya mahukan jawatan. Ya, ada yang tidak puas hati, malah presidennya sendiri tidak puas hati karena ada yang mau bertanding untuk rebut jawatan dan sebagainya. Jadi apakah yang berlaku dalam isu ini, sahabat semua? Saya ingin membawakan Anda ya untuk menonton bersama pencerahan ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu panas ini. Jadi mari kita tonton video ini bersama-sama. Dalam perbahasan. Okey. Dan bersatu bergolak di Melaka. Undur Yadzil Akar Umbi mahu Mas Emrianti ketuai Bersatu Melaka. Ketua Bersatu Melaka Dr. Yadzil Yaakob digesa berundur susulan penggantungan bahagian Jasin dan Mas Erianti dicadangkan mengambil alih jawatan itu. Akar Umbi Bersatu Melaka enggan dikenal pasti berkata penggantungan itu menunjukkan kelemahan Yadzil yang juga Ketua Perikatan Nasional Negeri mentadbir dan menguruskan bahagiannya sendiri. Kita perlu seorang nahoda baru yang lebih kuat dan cemerlang dalam menguruskan parti. Kita ada Mas Arianti Samsudin, individu cukup berpengalaman dalam politik dan beliau pada saat ini mesti mengambil alih tampuk kepimpinan. Katanya, Mas Arianti adalah ahli Parlimen Masjid Tanah dan bakal mengetuai wanita bersatu setelah Rina menarik diri daripada mempertahankan jawatan itu pada pemilihan parti bulan depan. Terdahulu Yadzil mendakwa kedudukan yang memegang jawatan tertinggi parti itu menyebabkan menjadi sasaran awan sehingga bahagian diketuainya digantung minggu lalu. Yadzil berkata sebagai calon pimpinan tertinggi Bersatu yang diramalkan pasti menang pada pemilihan parti bulan depan ada usaha menggagalkan kejayaannya. Semalam FMT melaporkan bahagian Jasin digantung dipercayai berpunca ada cawangannya gagal mengadakan mesyuarat. Susah Agung Hamzah memaklumkan perkara itu menerusi surat bertarikh 14 Oktober serta pengambilan Bersatu Jasin diambil oleh MPT. Terima kasih. Sumber parti memberitahu FMT keputusan itu diambil setelah siasatan mendapati ada cawangan tidak mengadakan mesyuarat berbeza dengan laporan bahagian kepada ibu pejabat. Sementara itu, Akar Umbi turut menggesa tangga batu digantung kerana mendakwa mesyuarat peringkat cawangan tidak cukup ahli dan berlaku penipuan dalam catatan minit mesyuarat. Kepimpinan perlu mengorak langkah mengambil tindakan drastik dengan menyelamatkan Bersatu Melaka dan memperkukuhkan parti di peringkat negeri sebelum kita memasuki PRN. Implikasi kepada perkara ini apa dia tuan-tuan? Implikasi kalau tak cukup dan ada ahli yang membuat laporan kepada ROS, berkemungkinan besar Bersatu ni boleh dibubarkan. Ini berlaku kepada UMNO pada tahun 1988 apabila perkara ini dibawa ke mahkamah dan didapati bahawa memang ada beberapa cawangan daripada bahagian UMNO yang tidak kawasan yang tidak mengadakan mesyuarat dengan betul dan akhirnya UMNO telah diharamkan sehingga wujudnya UMNO baru pada 1988. Implikasi dia besar. Tetapi yang lagi besar adalah bagaimana pertembungan di dalam Bersatu itu sendiri. Saya kata pertembungan itu sehingga membawa kepada perpecahan yang amat besar. Dan perpecahan itu lebih jelas apabila geng yang saya kata ada dana itu, dananya telah dibekukan. Yang ini tak keluar lagi berita, tetapi berkemungkinan tidak lama lagi akan ada usaha untuk freeze account mereka ahli politik yang terlibat dengan 6 house diserbu lagi. SPRM serbu 6 lagi safe house terkait ahli politik. 6 lagi safe house diserbu SPRM kerana disyaki mempunyai kaitan dengan ahli politik berkaitan dengan kes rasuah konsesi pelaburan Lombong Pasir. Premis berkenaan melibatkan sebuah unit kediaman dan 5 pejabat di sekitar Kuala Lumpur pada 16 hari bulan lalu. Jumlah keseluruhan premis diserbu dan digeledah oleh SPRM adalah 9 lokasi di ibu negara dan setakat ini belum lagi diketahui sama ada terdapat sebarang rampasan wang atau dokumen. Ini kerana tindakan masih diambil oleh SPRM. Sumber itu berkata penggeledahan itu susulan tindakan penggeledahan SPRM sebuah pangsapuri yang didakwa dijadikan safe house seorang ahli politik berpengaruh dan menemukan sejumlah wang asing bernilai 5 juta ringgit.
Selain itu, rentetan penggiliran SPRM di 2 lagi penyimpanan, keesokannya menemukan wang tunai bernilai kira-kira 321,000. Pada 14 Oktober, Azam Baki memanggil 15 saksi berkait kes rasuah tersebut. Tuan dah jumpa ke siapa kroni Azmin tersebut, tuan-tuan? Tuan-tuan dah jumpa ke? Ke belum lagi? Kan saya kata hari tu kan, COO MBI. Siapakah COO MBI tersebut, tuan-tuan? If a seasoned driver could only have one item in their car, it would definitely be this vacuum cleaner. This Kan saya kata COO MBI ditahan 7 hari. Kan bekas COO MBI ditahan 7 hari. Bekas Ketua Pegawai Operasi Menteri Besar Selangor MBI ditahan reman sekali lagi hari ini bagi membantu siasatan kes Menteri Besar Selangor diperbadankan. Siapakah COO MBI ni, tuan-tuan? Google lah, tuan-tuan jumpa. Dan dia juga merupakan kroni Azmin. Sangat rapat dengan Azmin. Sangat rapat. Dan merupakan salah seorang, malas saya nak cerita kan. Tetapi, pertembungan di antara dua kem di dalam Bersatu ini, kita nak tanya soalan, siapa sebenarnya yang pecah rahsia ni? Benda ini memang ada pada SPRM sejak tahun 2015, 2018 pun dah ada. Pendedahan itu dah ada. Soalannya, siapa yang pecah lubang? Kan? Siapa yang pecah lubang? Dokumen itu daripada mana? Saya kata bahawa dia ada kem Azmin dan dia ada kem selain daripada Azmin. Ada orang kata Hamzah, ada orang kata, sebab tu dengan nyata salah. Tetapi dia ada kem Azmin. So sekarang ni dia nak kenakan kem Azmin. So macam mana nak kenakan kem Azmin? Salah satunya ini. Kedua, kita tengok Bersatu tadi diharamkan pula. Digantung di Yasin. Ini tim-tim Azmin yang juga pro Azmin yang dilihat akan berpotensi menggugat kedudukan top 3, top 5, top 6 di dalam Bersatu. So dengan penggantungan ini, wang dana tak boleh keluar, dana tak boleh dimainkan, duit tak boleh keluar. Ada kemungkinan kalau keluar kena freeze. Cuma isunya sekarang ni macam mana nak kaitkan 7, 5, 6, 7, 8 safe house itu kepada Azmin. Itu soalan. Macam mana dia nak kaitkan kepada Azmin? Yang tu timbul persoalan. Terima kasih. 6,000, 7,000 orang menonton kita. Macam mana dia nak kaitkan rumah itu kepada Azmin? Dia kelicikan diorang ni, tuan-tuan. Kelicikan geng-geng Azmin ni. Saya bukan tuduh Azmin. Saya kata kelicikan kroni-kroni ni adalah mereka tak ambil duit itu dan masuk dalam akaun. Mereka tak ada money trail. Even apartment yang dijadikan safe house itu pun disewa menggunakan company-company itu. Kan saya kata saya pernah dedahkan dahulu. Seorang yang mengatakan beliau telah di-scam oleh Azmin. Tetapi Azmin personally kecuali sekali dua pernah jumpa dia. Yang lain dia hantar budak dia. Dan budak ini selalu hantar budak-budak muda, AMK. Even yang budak yang scam dia pun AMK juga. Yang ni pun COO ni bekas AMK lah ni. Angkatan muda. Kami dulu panggil kartel, geng-geng kartel. Inilah dia. Ni geng-geng kartel yang kami lawan dulu, tuan-tuan. Now, tuan-tuan nampak kami kena berdepan dengan orang yang ada dana juta-juta, sedangkan kami dana pun tak ada. Laptop pun duit sendiri, tuan-tuan. Kan? Apa orang kata, nak buat sistem pun sendiri. Tuan-tuan, parti tak pernah bagi duit pada saya untuk saya set up studio saya. Never, not a single cent pun parti pernah bagi pada saya. Tapi kami buat juga. Kerana apa? Kami tahu. Kami buat kerja kerana kami nak rakyat ini lebih baik. Biar kami korbankan duit kami sendiri. Dan derma daripada tuan-tuan dan perempuan jugalah. Terima kasih saya ucapkan. Sebenarnya 100% sama ada duit saya sendiri ataupun derma daripada tuan-tuan dan perempuan. And that's okay. Saya pun tak terhutang budi dengan sesiapa dan orang pun tak boleh claim apa-apa. Alah, so kau sembang lah aku bagi duit kat kau dahulu. Tak. Parti bagi duit kat kau. Tak ada. Saya tak ada. Even menteri pun ada bagi sikit. Tapi bukan barang-barang saya lah. Duit raya. Terima kasih Ibu Menteri. Alright, itu dia sedikit pencerahan daripada Iswardi berkaitan dengan Bersatu di Melaka. Nampaknya kroni
puak itu, puak ini saling bercakaran di antara satu sama lain. Demi apa? Demi kuasa. Jadi sampai sini saya sahabat semua, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya undurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopet Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.